Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Kita dah baca dahulu tentang azan dan iqamah. Dan hari ini kita akan masuk kepada syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib solat. Syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat pertama ialah Islam. Syarat nombor 1, Islam. Kata Islam, wajib sembahyang. Muka surat 90. Bila Islam dia wajib sembahyang. Itu je cerita dia. Ustaz, dia baru masuk Islam pukul 12 tengah hari Ustaz. Dia mu'alaf. Dia mengucap jam 12 Ustaz. 1:30 solat. Nama dia Zuhur. Tapi dia tak tahu baca apa Ustaz. Ikut orang sembahyang. Yang penting solat. Tapi dia tak tahu baca apa Ustaz. Ikut dulu. Sampai tahap macam itu. Bila ada kata Islam. Maknanya kalau ada Islam takin pun kena solat. Kena solat sungguh. Sakit macam mana, sibuk macam mana pun, Islam solat. Muslim solat. Kerana Nabi dah kata dah bahawa perbezaan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah solat. Itu saja. Maknanya kalau kita tak solat, sudah jadi macam siapa? Jadi macam siapa? Maka tiada wajiblah solat ke atas orang kafir sebagaimana kewajipan yang dituntut di dunia kerana tiada sah. Tetapi wajib pula atasnya sebagai wajib siksa di akhirat disebabkan meninggalkan solat kerana kemungkinannya mereka memperbuatnya dengan berislam. Dia kata sesiapa yang tidak solat maka dia wajib menerima siksaan disebabkan tidak solat. Satu waktu solat yang kita tinggalkan bersamaan 80 tahun disiksa dalam neraka. Satu waktu solat yang kita tinggal balasannya 80 tahun dalam neraka. Sehari dalam neraka 1000 tahun di dunia. Banyaknya orang yang tak solat, meraihkan kemenangan bola sepak tak solat, menyaksikan perlawanan akhir tak solat. Masya Allah. Apa nak jadi ni? Kenduri kahwin tak solat, pengantin tak solat, tukang masak caterer tak solat, pengantin tak solat, bapa pengantin tak solat. Sebab sibuk melayan tetamu. Kan tetamu bagi wang, solat tidak dapat wang, maka dia pun tinggalkan solat. Muslim apa? Mesyuarat tidak solat, berniaga tidak solat. Waktu maghrib tak solat, waktu asar tak solat, sibuk berniaga, orang ramai ni ustaz. Macam mana ini? Tak solat, kenapa tak solat? Saya telah disolek sebab saya nak berlakon, saya nak menyanyi, anugerah juara lagu. Tak solat. Masya Allah. Senangnya tinggalkan solat. Kenapa kamu tak solat? Saya bertugas. Saya pengawal trafik. Tak solat? Tidak. Tak sempat. Tuan-tuan, dengan sebab kamu mensia-siakan solat, maka wajiblah atas kamu mendapat balasan di hari kiamat. Dengan sebab tidak solat ni. Saya tidak solat. Kerana apa? Kerana tidak ada tempat solat di kelang saya. Ada tempat makan. Ada. Kalau begitu makan dan solat di tempat makan. Takkan tidak ada ruang langsung.
Yelah, belah surau tak ada Ustaz. Kilang saya tak sediakan surau. Solat bukan di surau. Solat di mana-mana pun boleh. Di mana-mana pun boleh. Ustaz, saya pergi Disneyland. Mana ada surau Ustaz? Nak solat di mana? Bawah pokok. Solat bawah pokok. Orang tengok Ustaz, biarkan kita solat. Saya pergi kapal terbang Ustaz, nak nunggu kapal terbang, tidak ada solat Ustaz. Solat di ruang menunggu. Apa pelik? Bercium di ruang menunggu pun tak pelik. Berapa ramai orang yang duduk bercium, duduk berpeluk sementara duduk tunggu kapal terbang. Selama rok je duduk cium. Kamu biasa je tengok. Solat lah. Malu, kodok lah Ustaz. Dengan sebab kamu tinggal neraka kamu. Dia adalah tiang yang tak boleh ditinggalkan. Firman Allah Ta'ala. Ma salakakum fis saqar. Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna na'udhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 47. Allah berkata, kenapakah dibawa kamu? Kenapa? Allah ceritakan dialog di antara malaikat dengan ahli neraka. Kenapa kamu ditarik ke neraka? Ma salakakum fis saqar? Jawab manusia, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu ketika hidup kami tak solat. Kami tak sembahyang. Lagi, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Dan adalah kami menghalang daripada orang yang mengharumi. Wa kunna na'udhu ma'al khaidin. Kami menghalang orang buat baik. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tak percaya pada hari kiamat. Sehinggalah bila kami mati baru kami tahu benarnya kiamat. Kenapa golongan ini masuk neraka sakar? Ada 4 sebab. Pertama, kami tak sembahyang. Kami sembahyang main-main. Kami tinggalkan solat. Kami tak ambil kisah solat. Sembahyang 4 waktu. 1 waktu tak solat. Macam tak solat. Subuh tak buat. Yang lain buat. Macam tak solat. Asar tak buat. Maghrib tak buat. Yang lain buat. Macam tak solat. Seminggu tak solat. Jumaat baru solat. Macam tak solat. Setahun 2 kali je solat. Macam tak solat. Raya haji dan raya puasa ya solat. Tak solat. Solat tapi tak betul. Tak solat. Tak betul semayang. Tomak ninah tak ada. Bacaan tak ada. Betul. Tak solat. Solat riak. Tak solat. Masya Allah. Seksa je tuan-tuan. Dia jaga betul-betul tentang solat. Nombor 2, kenapa masuk neraka sakar? Kerana kami tak bagi makan orang-orang miskin. Kami tak sedekah pada orang miskin. Tuan-tuan jangan bimbang, orang miskin ini akan ada sampai hari kiamat. Akan ada. Kalau orang miskin tak ada, mana letak ayat Quran ini? Ayat Quran kata orang miskin. Maknanya miskin. Mesti ada. Mesti ada. Carilah. Cari. Walaupun ada menteri yang kata kita telah membasmi kemiskinan. Mana mau. Miskin tetap ada. Banyak miskin ni. Tak percaya tuan-tuan tengok dalam TV. Suami kerjanya cari besi buruk. Isterinya kerja upah basuh kain.
Anak 3 orang cacat. Semalam kita tengok dalam TV. Anak cacat, mak ni duk kutip pucuk paku. Dalam payah kutip pucuk paku makan, miskin. Bawa anak yang cacat, yang keras, badannya keras. Bawa anak tunggu bas dekat pondok bas. Naik bas pergi hospital. Rawatan sebulan 3 kali. Dah lah anak cacat. Naik bas pula. Dukung anak naik bas. Berjalan ke hospital. Habis rawatan. Balik ke rumah. Laki tak ada. Miskin. Tu yang saya sebut pada tuan-tuan banyak kali. Setiap program miskin itu dia akan ada nombor account bank. Sesiapa yang ingin menyalurkan sumbangan wang, bolehlah memberikan sumbangan anda menerusi account bank yang tertera di bawah ini. Kalau semua orang ambil nombor, bagi seorang RM1, kaya dia. Orang Malaysia ada 10 juta yang Islam. Kalau seorang RM1, 10 juta dapat. Dia boleh buat banglo rumah. RM1 saja. Kenapa tak digerakkan kekuatan umat Islam itu? Dia bukan suruh bagi 1 juta. Dia bukan suruh bagi 1,000. RM1 sahaja. Potong gaji boleh, potong pension boleh. Sebulan 10 juta. Tapi kita tak nak buat. Kita rasa mustahil buat. Kita rasa susah buat. Itulah masalahnya bila kita tidak ada kesepakatan hati. Tidak ada sepakat. Kalau parti-parti politik mendakwa dia ada ahli 1 juta. 500,000, 2 juta. Kalau seorang ahli bagi RM1, 2 juta setiap bulan. Selesai masalah anak-anak yatim. Selesai tu. Islam suruh bagi sikit. Dia tak minta banyak. Mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Yang ketiga. Kenapa masuk neraka sakar? Kerana menghalang orang-orang yang nak buat baik. Orang-orang yang nak buat baik dihalang. Maka dia masuk neraka sakar. Ni yang saya bimbang, yang saya takut. Dulu-dulu kita kata dekat orang. Sekarang bila kita dah dapat kuasa, kita pula jadi macam orang dulu. Dulu-dulu kita kata, izin masjid ni buang ustaz-ustaz. Masa tu kita tak ada kuasa. Bila kita ada kuasa, kita juga jadi macam orang dulu-dulu. Kita pula galak buang ustaz. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ وَمَنْ أَظْلَمُ. Siapakah yang paling zalim? Man mana'a masajid Allah. Orang daripada orang-orang mimman mana'a masajid Allah, yang menghalang orang daripada pergi ke masjid, rumah-rumah Allah. Orang yang paling besar zalimnya ialah mana'a masajid Allah, yang menghalang orang pergi ke masjid. Tengok orang dia nampak pemerintah tu zalim. Zalim, 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 lawan. Dia menghalang orang belajar dan dia menghalang orang mengajar dalam masjid. Kata Allah, dia lebih zalim daripada pemerintah yang zalim. Yang tu kita tak nampak. Hari ini berapa banyak masjid yang buat macam itu. Quran disebut. Kalau kita tak suka, jangan datang belajar. Biar orang lain nak datang. Ini kita pula menggunakan kuasa, jangan bagi orang datang. Ini rumah Allah.
Kamu hanya diberi amanah untuk mentadbir, bukan menghalang. Kita nak gunakan kuasa kita menghalang, maka Allah sebut itulah orang yang paling zalim sekali, melebihi daripada segala bentuk kezaliman yang lain. Dan katanya keempat, kata Allah, kenapa masuk neraka saqar? Kerana mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Maka sebab itulah mereka masuk neraka saqar. Bila mati baru mereka percaya. Kemudian firman Allah di dalam surah Fussilat, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang tiada mau membayar zakat. Ada orang hantar mesej pada saya. Dia kata, Ustaz, suami saya dah pencen. Adakah masih lagi kena bayar zakat? Tiap-tiap tahun kena bayar zakat. Kami nak berjalan ke luar negeri pun tak boleh, sebab kena bayar zakat. Saya nak melancong ke luar negeri pun tak boleh. Zakat punya pasal. Dok kena bayar zakat saja. Masya Allah. Sedih sungguh saya baca SMS ni. Apalah yang benci ke zakat. Sebab itu Nabi Muhammad menyuruh kita membelanjakan wang, diniagakan wang. Bila kita meniagakan wang, kita bertambah wang. Janganlah semata-mata disimpan dalam bank, memanglah habis duit. Setiap tahun kena bayar zakat. Laburkan. Cari mana-mana saham yang Islamik. Laburkan. Biar duit itu beranak, berkembang. Bukan disuruh simpan. Bila disuruh simpan, bayar zakat, habislah duit. Laburkan. Bisneskan dalam saham-saham yang betul-betul mengikut ajaran agama. Baik, ringkasnya, al-kuffaru mukhatabuna bi furi' syariah kama yukhatabuna bi usuliha. Orang-orang kafir itu dikhitab dengan segala furu' syariah sebagaimana dikhitabkan dengan yang asalnya. Orang kafir tetap dihukumkan dengan hukum syariah sebagaimana dikhitabkan dengan yang asal. Tuan-tuan, di sini ada hukum, benda yang berkaitan dengan hudud umpamanya. Islam itu sangat adil. Bila sebut tentang adil, dia adil semua. Sebab itu ulama-ulama membahaskan tentang persoalan undang-undang syariah. Orang Islam mencuri dipotong tangan. Adakah bukan Islam mencuri tidak dipotong tangan? Sedangkan kedua-dua kesalahannya mencuri. Sebab itu tuan-tuan buka balik bab-bab jinayah ini. Kalau tuan-tuan rajin buka Baharul Mazi jilid yang ke-11, membicarakan tentang bab ini. Walaupun dia kafir sekalipun, pasal dia mencuri, tetap dipotong. Tetap dipotong. Istimewa pula dia mencuri harta orang Islam. Ini yang kita kena lihat. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu tetap dikhitab dengan segala furu', segala cabang hukum syariah. Sebagaimana dikhitabkan daripada asalnya. Orang agama Nasrani, orang agama Yahudi ada undang-undang potong tangan dan sebagainya. Jadi bila dilaksanakan undang-undang Islam, yang ada orang-orang ini dalam negara orang Islam yang terlibat dengan kesalahan syariah, sepatutnya mereka juga kena. Ini kita kena lihat di situ.
bukan sewenang-wenang kita boleh sebut hudud. Sedangkan mereka bukan beragama Islam. Jadi mesti ada konsep adil itu. Letakkan betul-betul. Berikan kepahaman betul-betul. Bukan sekadar slogan saja. Macam mana nak selesai dengan masyarakat yang bukan Islam ini? Cuma kata Abdullah bin Abbas, adalah orang-orang kafir itu berlebih kurang setengah dengan setengah yang lain. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas, "Fahal nafaqta Aba Talib bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakana fi daraki al-asfal minan nar." Abdullah bin Abbas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adakah engkau dapat memberi apa-apa manfaat kepada Abu Talib? Kerana Abu Talib memelihara kamu dan marah kepada orang yang mengganggu kamu, ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya. Abu Talib adalah senipis-nipis daripada azab api neraka. Dan kalaulah tiada kerana aku, nescaya Abu Talib berada di bawah sekali di dalam neraka." Walaupun dia seorang kafir, tetapi kerana dia tolong Nabi Muhammad, Abu Talib mendapat siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Kata Nabi Muhammad, sepatutnya Abu Talib berada di bawah sekali dalam neraka. Tetapi kerana dia tolong aku, dia adalah seringan-ringan azab di dalam neraka. Jadi menunjukkan bahawa kedudukan orang kafir juga berbeza di antara satu orang kafir dengan orang kafir yang lain. Apabila Islam seseorang, selepas dia kafir, asalnya dia kafir dan dia memeluk Islam, maka tidaklah dia perlu mengqadha sembahyangnya. Dia asal bukan Islam, 15 tahun masuk Islam, 50 tahun masuk Islam, dia tak perlu qadha. Sebab pada masa itu dia belum lagi diwajibkan solat. Bila dia Islam, baru dia kena solat. Dia Islam, nama dia Lina. Islam, umur 20 tahun, menikah dengan orang Kristian. Dia jadi Kristian. 5 tahun dia Kristian. Selepas 5 tahun, dia masuk Islam balik. Maka dia wajib qadha 5 tahun yang dia murtad. Ulang balik, bagi betul-betul faham. Dia bukan Islam, lahir bukan Islam, dia masuk Islam, dia tidak perlu qadha. Dia Islam, nama dia Lina, nama dia Azlina. Islam, umur 20 tahun masuk Kristian, kahwin, 5 tahun Kristian, Islam balik. Maka yang 5 tahun dia Kristian, wajib dia qadha. Sebab dia telah Islam sebelum itu. Nabi berkata, "Ara'aita," bertanya Hakim bin Hazmin pada Nabi, "Ara'aita umuran kuntu atahadnatu biha bil jahiliyah? Hal li fiha min syai'in?" Nabi jawab, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Adakah kamu melihat perkara-perkara yang saya buat semasa zaman jahiliah? Kata Ibnu Hazm, adakah bagi saya padanya sesuatu? Maka jawab Nabi, bila engkau telah Islam, apa yang kau dahulu buat dah tak dikira. Umar bunuh anak belum Islam. Bila dia Islam, dosa dia tak ada. Habislah. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang sembah berhala sebelum Islam.
bila mereka Islam, tak ada dosa. Mereka buat sebelum Islam. Tapi bila Islam menyembah berhala, berdosa. Baik, itu yang pertama. Syarat wajib solat ialah Islam. Syarat wajib solat yang kedua, suci daripada haid dan suci daripada nifas. Telah kita belajar. Ustaz, bagaimana laki-laki yang ada haid? Laki-laki tidak ada haid. Tapi masalahnya Ustaz, suami saya seluar dalamnya darah banyak. Itu bukan haid, itu buati. Wajib solat. Oh, saya fikirkan haid. Tak. Jadi kita belajar. Okey, suci daripada haid dan nifas. Yang ketiga, berakal. Syarat wajibnya berakal. Tiada wajib orang gila. Kerana dia bukan mukallaf. Orang yang gila tak wajib. Orang pitam tak wajib. Orang koma tak wajib. Dia aksiden motor, dia koma 4 tahun. 4 tahun dia koma. 1 hari bulan Januari, dia sedar. Doktor tengok, kamu dah sedar. Mak kata dah sedar. 4 tahun koma. Maka tiada perlu dia qada sembahyang 4 tahun yang dia tinggalkan. Tak perlu qada. Sebab pada masa itu dia tidak wajib solat sebab dia sedang koma. Jadi tuan-tuan kalau tidak mau qada, minta-mintalah koma. Kalau tak koma, kolu terus. Nak kita sumpah. Baik. Yang keempat, sampai seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka yang tiada sampai dakwah bukannya mukallaf. Tazan, dia bukan mukallaf. Dia duduk dalam hutan Amazon. Tak pernah dengar Islam, tak pernah dengar tentang Islam. Yang dia dengar ialah Sita. Kawannya beruk. Kerjanya macam beruk. Dia tak dapat Islam. Tak wajib solat sebab dia tak pernah mendengar seruan. Jadi tuan-tuan, jangan tuan-tuan pula nak jadi tazan. Umur 15 tahun, aku nak masuk dalam hutan lah, tak payah semayang. Kamu dah pernah dengar Islam. Umur kamu 15 tahun, kamu dah pergi sekolah, kamu dah pergi belajar, kamu dah pergi masjid. Kamu dah dengar, kamu tak boleh lari dalam hutan untuk tidak semayang. Tetapi kalau budak seumur setahun 10 bulan, berjalan tepi hutan depan rumah dia, masuk dalam hutan, sesat 1 tahun 10 bulan baru ni Slim River. Tuan-tuan boleh bayang tak, budak umur setahun lebih tidur dalam hutan. Masya Allah. Allah pelihara tuan-tuan. Tak jatuh dalam payah, tak jatuh dalam sungai, ular tak patuk, rimau tak makan. Setahun 10 bulan. Orang asli nak pergi motong, jumpa dia duduk nangis. Allah pelihara sungguh tuan-tuan. Kita kalau pusat dalam hutan pun tak tahu nak bak lagu mana. Dia tahun. Rumah kita blackout, tak ada elektrik. Sejam kita susah hati. 12 jam tak ada elektrik, gelap, takut dalam rumah. Takut Kak 5 balik. Masya Allah. Budak umur setahun tak takut. Subhanallah. Dulu ada budak UiTM Perlis sesat dalam hutan 20 ke 30 hari. Perempuan sesat seorang-seorang.
tak takut dan dia turun berat kilo 20 kilo. Daripada berat badan 60-70 kilo, 20 kilo turun tinggal 40 kilo. Itulah cara mudah menguruskan badan. Jadi akak-akak yang menghadapi berat badan, sesak-sesak kalau dalam hutan. InsyaAllah tak perlu makan formula Dr. Rosemary. InsyaAllah tak payah makan Nona Robe. Kurus dalam tempoh 30 hari. Terbukti berkesan. Kenapa yang dia tak takut? Perempuan ni dia kata dia tak takut. Kenapa? Dia dengar bunyi orang jalan, dia dengar bunyi itu, dia tak takut. Kerana apa? Sebab cermin mata dia jatuh dalam sungai. Bila jatuh, dia rabun, dia tak nampak. Hantu lintas pun dia tak nampak. Sebab tu dia tak takut. Yang takut sekarang ni pada nampak hantu. Mama hantu. Cuba tuan-tuan buka spek. Mana tak nampak. Jadi tuan-tuan, petua untuk tak bagi takut, buanglah spek mata. Dan masuklah dalam hutan. Rimau pun tak takut sebab tak nampak. Dia berjalan, dia rambut. Ular depan mata dia. Selama roh, dia tepis je ular tu. Dahan apa ni kita ni? Yang takut ni sebab nampak tu yang takut. Cuba tak nampak, tak takut. Jadi petua untuk menguruskan badan ialah sesak di dalam hutan dan buang-buanglah spek mata itu. InsyaAllah. Baik. Jadi kalau dia kecil, umur tahun, dia masuk dalam hutan, langsung dia tak jumpa siapa orang. Dia duduk dalam hutan, orang hutan belah dia, sampailah dia mati, dia tak dengar seruan Islam, dia tidak berdosa. Tetapi kalau umur dia 16 tahun, 15 tahun, dia dah pergi sekolah, dia dah belajar agama, dia sesat dalam hutan, seorang pun tak jumpa, wajib dia solat. Wajib dia solat. Walaupun pada masa itu baju tidak ada, seluar tidak ada, dia boleh ambil lalang-lalang dalam hutan, daun-daun dalam hutan, jadikan pakaian. Kulit kayu dalam hutan, jadikan pakaian. Wajib dia sembahyang. Sebab dia pernah mendengar Islam sebelum dia sesat di dalam hutan. Okey, itu tentang dakwah. Yang kelima, mempunyai pendengaran dan penglihatan. Sesiapa yang buta dan peka, maka dia dimaafkan kerana dia tidak boleh belajar hukum-hukum syarak. Orang yang tidak wajib solat ialah orang yang buta dan orang yang peka. Tak wajib solat. Tetapi kalau dia buta dan tak peka, wajib solat. Ataupun dia tak peka, ataupun dia peka, tetapi dia tak buta, wajib dia solat. Tetapi kalau dua-dua buta dan peka, tak wajib solat. Sebab orang macam ni, nak ajar tak boleh, nak tunjuk tak boleh, nak baca pun tak boleh. Kerana buta dan peka. Kemudian, yang keenam, cukup umur. Baligh sampai umur. Maka tiadalah wajib atas budak-budak kecil. Kerana tiada dihukumkan. Nabi berkata, Rufi'al qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yablugha, wa anil naim hatta yastayqiza, wa anil majnuni hatta yufiq. Nabi berkata, diangkatkan tuntutan daripada manusia dengan sebab tiga. Malaikat letak pen di bawah, tak tulis sebab tiga. Pertama, budak-budak malaikat tak tulis sehinggalah dia cukup umur. Adik-adik kita duduk berlari di belakang, jangan duduk marah.
Malaikat tak tulis dosa. Marah kenapa? Kadang-kadang anak besar tu lah kita marah. Marahlah ustaz. Habis pecah batu bunga air. Yang makcik pergi letak atas meja tu buat apa? Buh atas meja kopi. Bubur pula, kain pula. Budak tu baru belajar berjalan. Ditariknya kain, pam, pecah. Bodoh punya budak, pam, tersengguk pula budak. Tuan-tuan kalau dapat mak pok je tu, bodoh punya mak, pam. Udah tahu budak, yang kamu letak tu buat apa? Anak ambil pen, dilukisnya di cushion kulit, sofa kulit, dilukisnya upin. Betul. Mari mak, bapa ambil pam rotan. Habis, mahal ni, kita ni. Tuan-tuan sebut mahal. Kita orang Perak, mahal ni. Tampar tangan anak, hancur tangan anak. Mana mahal? Tangan anak atau set sofa? Dia lupa. Patah tangan anak dia. Udah bengkok tangan anak dia. Sampai sekarang. Naik motor, tangannya macam itu. Ni, tak boleh rapat. Patah. Jadi, driver taksi. Tangan lagu tu. Perempuan. Perempuan. Dia bukan nak ngorat. Udah tangan, jari ni udah cacat lagi. Bila perempuan tu dukung anak, dia buat-buat nak pegang anak. Mai pakcik pegang, mai. Ibu jari. Jari ni pegang mana? Kadang-kadang ada juga ambil kesempatan. Mai kat pakcik, mai kat pakcik. Yang ini pegang apa tuan-tuan? Itu ada faedah juga tangan yang patah tu tuan-tuan. Dia boleh menyentuh bab-bab. Minta maaf lah, bukan nak raba. Udah tangan terkena. Jadi ada mak bapak yang pukul anak sebab anak menconteng kusyen yang tak boleh dipadam. Kalau kamu kusyen lain tak apa boleh basuh, ini kusyen ni bubuh apa pun tak hilang. Yang makcik beli set sofa kulit tu buat apa? Udah ada budak kecil. Kalau boleh terus ada kusyen kalau ada budak. Jangan cat dinding. Dinding itu ialah whiteboard yang paling luas untuk anak-anak. Biarlah dia huduk. Sampailah anak tu sekolah menengah. Baru cat. Beli set sofa. Baru betul. Kalau kamu conteng dinding, jaga kamu man. Kamu dah 16 tahun. Aku sepak nanti lah. Baru betul. Ini anak umur setahun 6 bulan. Sudah nak sepak budak itu. Dia tak ada akal yang balik lagi. Jadi kena faham tu. Budak-budak belum lagi diwajibkan kalau dia belum cukup umur. Anak saya umur 4 tahun, 3 tahun, perempuan. Tak pakai tudung. 3 tahun. Tak pakai tudung. Kecil. Ada satu makcik tegur, anak ustaz tak pakai tudung. Dia kena muka orang tua ni. Anak ustaz tak pakai tudung. Kata dia. Anak kita baru 3 tahun nak pakai tudung apa? Kadang-kadang kesian budak-budak kecil. Umur 2 tahun mak dah latih pakai tudung. Anak Arab pun tak pakai tudung, nampak rambut perang. Cuma tengok anak Arab. Kita umur anak 2 tahun pakai tudung, siap budak lagi macam ninja budak. Budak tu nak main, budak tu nak jalan, budak tu nak berlari, tak ada dosa. Ustaz, saya nak melatih dia daripada kecil supaya dia bertudung. Tak salah. Tak salah, tapi budak dia nak main, dia nak melompat, biarlah. Nanti masuk sekolah rendah suruh dia pakai. Masuk tadika suruh dia pakai. Ini baru 3 tahun, baru 6 bulan, baru 8 bulan, belum sampai masa dia lagi. Kesian dekat budak. Saya pernah jumpa satu kes. Anak dia daripada kecil macam itulah pakai tudung purdah bulan. Tudung labuk, purdah. Mak dia datang jumpa saya.
bila anak dia bercerai dengan suami dia. Dia kata, Ustaz, saya buka pintu almari bilik anak saya, sudah tidak ada lagi jubah. Bila dia jadi janda, dia duduk Kuala Lumpur, bercerai, mak datang melawat rumah anak dia di Kuala Lumpur. Mak buka almari anak dia, yang adanya skirt, baju tak ada lengan. Balik anak dia, mak terkejut, purdah hilang, tudung labuh hilang, jubah hilang. Mak kata, kenapa kamu pakai macam ini? Mak, saya daripada kecil tutup. Saya jemu, saya nak rasa pula mak, macam mana pakai macam ini. Mak dia terduduk tutup. Lemas, mak tahu tak lemas? Sekarang saya nak open mak, lagi pun saya janda lah mak. Astagfirullahaladzim. Saya kata, akak bawa anak tu jumpa saya. Dia datang jumpa saya. Pakai baju kurung, tak pakai tudung. Nampak rambut. Pakai selendang. Saya tanya pada hati ke hati, apa masalah kamu? Yang boleh pakai macam ini, yang boleh buat macam ini, kesian dekat mak, kesian dekat bapak. Kamu tak sayang pada diri kamu. Dia jawab, Ustaz, saya nak free. Saya nak freedom. Saya nak kebebasan, Ustaz. Saya nak rasa macam mana orang lain rasa. Ya Allah, tuan-tuan. Ya, kita takut hidayah kita ni bertukar. Hidayah ni hilang. Itu yang bila saya ceramah di Pahang 2 hari lepas. Ada beberapa pelajar kolej datang jumpa saya dekat kereta. Pakai ambil gambar, berpeluk dengan saya, Ustaz, kami nak minta satu je Ustaz, doakanlah untuk kami jadi orang baik. Saya kata, kamu sendirilah doa. Saya ni pun belum tentu jadi baik. Tak besok saya jadi teruk. Mungkin ada tawaran menyanyi, mana nak tahu. Kok jadi singa lepas ni kita tak tahu. Manusia ni boleh berubah. Yang ustaz jadi singa, yang singa jadi ustaz. Yang tetap singa ialah singa. Tu je. Sampai bila-bila dia jadi lion. Manusia ni boleh bertukar. Hari ni tuan-tuan tengok saya ustaz. Mungkin tahun depan sudah jadi lain. Mungkin jadi rocker. Tak tahu. Tahun lepas dia rocker. Sekarang dia jadi ustaz. Kita tak tahu. Sebab tu kita minta kepada Allah supaya dapat hidayah. Perkara yang paling penting kena buat, jangan mengata pada orang. Hari ni kita kata, nanti kena pada kita. Itu saya pesan. Saya pesan sangat-sangat dekat isteri saya. Jangan ngata ke orang. Ingat, kita ada anak dara. Nampak anak dara orang, tutup mulut. Nampak anak turun orang, tutup mulut. Jangan cakap apa-apa. Tengok aja, jangan cakap. Duduk dia. Astagfirullahaladzim. Kita ada anak. Tengok anak jantan dia kena tangkap polis pada curi motor. Kita juga ada anak jantan. Berapa banyak anak laki-laki yang baik depan mak bapak tapi jahat di belakang. Menjadi kepala curi motor, umurnya 11 tahun. Kita pun kata, bapak rajin sembahyang, mak rajin kuliah, anak penyamun. Silap-silap anak kita ketua penyamun. Jangan cakap. Tuan-tuan pergi kenduri rumah orang, lauk tak cukup, diam. Apa? Panggil orang ramai, lauk tak sedia. Apa punya orang? Tunggu kenduri tuan-tuan, lauk tak cukup. Jangan cakap. Sebab tu saya pesan sangat pada diri saya. Dan saya pesan pada tuan-tuan, diam. Cukup, jangan ngata. Diam apa yang berlaku depan mata kita. Kalau boleh tegur, tegur. Kalau tegur itu membahaya pada kita, diam. Tuan-tuan bukan boleh tegur mak ampik dan tuharap.
Dulu diipuh dulu. Dia tegur mak rempit. Oh, jangan bawa laju. Oh. Lepas holik tu dia. Berpuluh mak rempit datang. Pukul dengan helmet mati tuan-tuan. Duk dia. Jangan nak tunjuk something pula. Kita pula, apa ni? Bising ni. Oi, mak rempit. Dia ambil handphone. Bro, datang cepat. Hitam tempat tu tuan-tuan. Mati kalau tuan-tuan ingat diipuk. Keluar dalam paper. Kereta tu dia terbalikkan. Dibakar kereta. Belah bro. Nama pun bro di belakang. Sebab tu kadang-kadang. Sebab itu adalah mencegah kemungkaran. Ulama-ulama menggariskan. Kalau dia tak boleh cegah. Malah kalau kamu mencegah. Mendatangkan bahaya. Lebih baik diam. Bukannya boleh cegah. Ya, jihad pula. Jihad mati tu. Ui dahsyat. Ada satu kes di Kedah. Dia pergi tegur mak rempit. Mak rempit tengah naik motor. Dia boleh pergi cabut kunci mak rempit tu. Jatuh mak rempit. Ada satu kes. Lagi sekali dia buat. Dia ambil kayu mak rempit. Naik motor. Dia lempar kayu. Jatuh dalam wabak. Dalam motor mak rempit. Tunggang langgar mak rempit. Masuk kali kedua. Dipanggil seluruh mak rempit. Bakar je rumah. Itu bukan cara mencegah kemungkaran. Boleh membawa kepada bahaya balik. Serupalah kita berceramah. Kita nak ceramah bukan boleh kasar-kasar. Tak boleh kasar-kasar tuan-tuan. Ya, itu yang saya tengok bila saya habis ceramah semalam di masjid. Ada orang hantar mesej dekat saya semalam. Ya, duk ceramah, duk tibai. Dia kata, Ustaz, dok akan buat surat mencabar debat dengan Ustaz. Lokasinya di Pekan Selasa, Batu Kurau. Ni, ajak debat. Dahsyat, tuan-tuan. Rajin berdebat demo ni. Ustaz, ni laporan FB saya. Ustaz, saya tanya kawan di kampung. Penceramah malam tadi ialah Ustaz Tuan ... bin Tuan ... dan Ustaz ... dan dapat berita tak ramai pun mereka mencabar Ustaz untuk berdebat. Apa ni tuan-tuan? Dengan saya nak ajak bergaduh, nak ajak berdebat. Apa? Debat dengan saya boleh dapat apa? Nak cari siapa salah, siapa betul. Jangan cakap orang yang diam itu diam. Kadang-kadang dia diam sebab dia tahu. Dan jangan galakkan sangat untuk aja berdebat. Nanti sekali dia buka mulut, kita terduduk. Lebih baik diam. 5 panggilan masuk semalam. Ustaz nak terima ke cabaran debat ni Ustaz? Saya kata tak ada faedah. Apa faedah untuk umat? Apa faedah untuk masyarakat? Apa faedah untuk Islam? Selain daripada menambahkan pergaduhan. Tapi dia kata kalau Ustaz tak terima, Ustaz penakut. Kalau saya terima, jadi apa pula? Nak tumbuh. Ni penyakit kita ni tuan-tuan. Tak habis-habis. Tak apa. Kalau nak ajak berdebat, tak payah depan-depan. Kita bukan nak turut siapa teror. Bukan nak tunjuk siapa betul. Datang jumpa saya. Kalau tak mau datang jumpa saya pergi jumpa. Cari makan-makan. Makan ABC ke apa ke Jembang. Sudah. Apa salah nak debat-debat? Apa salah? Kalian minjam. Allah suruh mesyuarat. Allah tak suruh debat. Allah suruh mesyuarat. Wamruhum syura bainahum. Urusan di kalangan kamu hendaklah diselesaikan dengan jalan mesyuarat. Bukan jalan-jalan debat. Debat nak tunjuk pandai bercakap.
Kalau saya ni berdebat dengan orang, kalau saya bodoh, kalau saya jahat, kalau saya tak betul, saya salah, tetapi saya pandai bercakap, berlawan dengan orang yang betul, tapi tak reti bercakap, menang saya. Saya ni salah, tak betul, tetapi pandai bercakap. Lawan dengan dia yang betul, tak pandai bercakap, menanglah saya. Sebab tu banyak kes di mahkamah menang pada orang yang salah. Sebab lawyer pandai cakap. Menang hak salah tu, bebas, free. Yang kena nanya pula, Allah, hati aku, macam mana cerita ni? Lawyer pandai cakap. Sebab tu bukan selesai bincang. Tapi kalau nak sangat-sangat, tak apa lah, saya terima. Tapi saya katakan tadi, jangan anggap orang yang yang tak cakap apa-apa, yang tak sentuh peribadi itu, orang itu tak erti. Jangan suka sangat mencabar. Nanti kalau dia keluarkan hujah, takut diam tu. Jadi tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan, saya bukan ahli politik. Saya ustaz yang kecil ilmunya. Untuk orang yang baru nak mengenal Islam, saya ajar. Kalau orang yang baru nak berjinak dengan Islam, CD saya rasa sangat sesuai. Sebab ilmu saya sangat sedikit. Kalau orang yang baru nak kenal Islam, elok-eloklah dengar CD saya. Sebab tak pening kepala, tak pusing-pusing, bahasanya pun jelas. Saya gunakan bahasa yang senang faham, supaya orang yang baru berjinak dapat mengikuti dengan cara mudah. Bagi yang nak mendalami ilmu yang dalam-dalam, yang mendalam ilmunya, bukan dengan saya. Ya, bukan dengan saya. Saya cetek hanya untuk nak bagi orang minat pada Islam, tak tension, belajar, tak pening-pening. Sesuailah beli CD saya ni. Sesuailah baca kitab-kitab kecil macam ini. Tetapi kalau tuan-tuan dah mencapai tahap alim, dah belajar, dah jadi hebat, dah banyak dah. Ilmu macam saya ni kulit je. Tuan-tuan kena cari orang-orang yang alim. Macam tempat tuan-tuan di Lembah Kelang ini, di Hulu Kelang ni, Syekh Fuad. Syekh Fuad, dia detail huraian. Puas mengaji dengan dia. Dengan saya ni, untuk peringkat permulaan ni, untuk orang yang tak pernah pakai tudung, satu hari nak berubah pakai, dengan saya elok lah. Yang tak pernah sembahyang, baru besok nak sembahyang, baru malam ni start nak sembahyang ni, elok benar dah dengar ceramah saya ni. Tapi jangan pergi dengar pula Syekh Fuad, kan pening pula dia. Aduh, mendalam benar pun tak faham dah. Tak jadi pakai pula dia nanti. Saya tak reti. Kemampuan saya hanya untuk ini, setakat ini. Tak boleh mendalam-dalam, saya ilmu saya kurang. Saya bukannya ada duduk buat takhasus hadis. Macam tuan-tuan Syekh Fuad tu dia takhasus. Dia ambil daripada mulut ke mulut. Daripada guru talaqi dengan talaqi musyafah. Cara guru ambil beribu-ribu hadis. Saya tak sampai tahap macam itu. Jadi, walaupun begitu, tugas kita adalah sama. Saya yang sedikit ilmu mungkin duduk di hujung. Sikit-sikit je peranan saya. Benda ni saya ulas dah semalam di surah Mustaqim. Ada guru yang duduk di hadapan ibu. Ada ulama, ada ustaz yang duduk di hujung-hujung. Ada yang duduk di hadapan. Jadi masing-masing buat kerja. Janganlah asyik-asyik nak debat. Jangan bila kita ni ustaz tu tak masuk ke, tak memihak pada mana-mana, kita tolak dia, salah. Masing-masing berada pada 5 jari. Ia berada pada satu tiang yang sama. Tiang Islam. Walaupun berpecah kepada 5, tetapi dia masih berada di bawah tiang yang satu. Di dalam tiang yang satu. Masing-masing buatlah kerja. Ada ustaz yang majlis tadika.
dia mendidik anak-anak tadika. Ada ustaz yang mengajar sekolah agama rakyat. Ada ustaz yang mengajar sekolah menengah. Ada ustaz yang mengajar di masjid. Ada ustaz yang mengajar di universiti. Ada ustaz yang mengajar dalam politik. Semuanya adalah bergerak di atas satu cabang Islam yang satu. Cuma beza cawangan sahaja. Dia janganlah saling mengutuk. Itu ustaz tadika. itu ustaz tajwid. Alamak, itu ustaz pastilah. Alah, itu tadika kemaslah. Itu cikgu kemaslah. Cikgu kemas. Kau mengajar budak-budak je. Apa salah dia guru kemas tak kemas? Dia mengajar ilmu. Jangan menghina ilmu orang. Jangan menghina. Kadang-kadang kita mengajar ilmu yang mendalam. Yang datang 10 orang. Tetapi ada orang yang mengajar ilmu yang biasa-biasa. Yang datangnya 1000. Daripada 1000 inilah yang akan datang yang mendalam. Kalau tidak ada yang luar-luar, ustaz-ustaz yang kecil, yang mendalam, tak boleh jadi apa. Dia mesti ada orang yang bagi motivate, yang bagi motivasi. Daripada sini, barulah boleh Islam itu bergerak. Barulah Islam itu boleh berkembang. Kalau tidak, itu tahap kita. Baik, kemudian. Yang kedua. Orang yang tidur sehinggalah ia jaga. Perkara kedua yang tidak ditulis dosa dan pahala ialah orang yang tidur. Dia tidur dan dia mengigau. Dia jatuhkan talak. Tak jatuh. Dalam tidur dia bunuh orang. Tak dosa. Dalam tidur dia sebut benda yang boleh murtad. Tak dosa. Sebab dia mengigau. Tak. Anak saya seorang, waktu tidur berjalan, masa kecil-kecil. Dibukanya pintu juga. Jenuh kepung, nasib baik rumah tanah, kalau rumah flat. Kecil, umur 6 tahun. Jalan, buka pintu. Pandai tarik kerusi pula, buka pintu. Tapi saya tak panggil dia. Hai, mau ke mana? Saya tak sebut. Mau pergi bilik sebelah. Saya tak sebut. Dia mengigau waktu tidur. Nak kata apa? Ada penyakit macam itu. Jadi tuan-tuan, orang yang macam ini, bila dia tidur, bila dia buat kerja, tak berdosa. Termasuklah dia tak semayang. Langsung dia tak sedar. Sedar-sedar pukul 12 tengah hari. Subuh terlepas. Tak dosa. Pagak balik. Dan hukumnya tidak berdosa. Sebab dia langsung tak sedar. Tak bangun langsung. Melainkan kalau dia bangun pukul 6.30. Dia bangun 6.30. Oi, 6.30 subuh. Ngantuk dia. Tidur lagi lah. Pak, dia tidur. Sedar-sedar pukul 12. Baru berdosa. Sebab dia sedar pada jam 6.30 tadi. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Orang yang gila. Sehinggalah dia sembuh. Jadi sepanjang dia gila, tidak wajib dia buat apa benda yang diwajibkan. Disuruh kanak-kanak solat apabila telah sampai umurnya 7 tahun. Dan dipukul apabila meninggalkan solat apabila berumur 10 tahun. Kenapa disuruh pada usia 7 tahun? Supaya dia dilatih mengerjakan ibadat dan berbuat kebajikan. Cuba tuan-tuan tengok. 7 tahun semayang yang begitu besar. 7 tahun baru disuruh. Takkan umur 6 bulan dah pakai tudung. Siap budak. Tudung dengan solat. Lagi besar solat. Solat tu tiang agama. Pun Nabi suruh tahan sampai 7 tahun baru dia suruh solat. Takkan nak pakai tudung anak umur 8 bulan. Kesian budak tu panas. Nak cakap tak pandai. Nak buang tak pandai. Emahlah budak tu, kesian. Biarlah dia. Kecil lagi 8 bulan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa-siapa yang daripada muda atasnya sesuatu.
Sehingga tuanya pun atas itu juga. Ni adik-adik kita ni. Daripada kecil umur 7 tahun hafal Quran. Tua-tua besok pun sampai ketua hafal Quran. InsyaAllah. Kecil-kecil mereka dah mari masjid. Tua-tua besok pun hati teringat ke masjid. Kecil-kecil hati dah tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid. Tua-tua nanti pun jiwa mereka masjid. Latih daripada kecil macam ini. Lama-lama sampai ke mati mereka tetap ke agama. Tapi kalau kecil-kecil rambut dah bertocak. Umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Anak laki-laki bertocak. Masya Allah. Tak payah bertocak. Potong lah. Ada anak yang kecil-kecil pakai rantai lah. Darjah 1 pakai rantai. Laki-laki. Ada anak laki-laki dipakaikan pakaian perempuan. Betul-betul jadi apa? Nama Rusli. Duk panggil Rus. Duk panggil Rus. Pakai skirt. Anak dia di rumah. Lama-lama anak dia pakai skirt. Umur 20 tahun. Silap kita. Pendidikan itu daripada kecil. Ya umur 7 tahun Nabi suruh solat. Tapi kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak solat, tuan-tuan bayangkan. Malam ada satu ibu. Ada satu ibu mengadu pada saya, anak dia ditangkap polis kerana mencuri motor. Orang kampung pukul anak dia. Pukul. Kena tangkap. Anak dia ni tuan-tuan, dulu ikut saya kuliah. Sebulan duduk dengan saya. Sebab dia nak bunuh mak dia. Daripada kecil tidak ada bapa. Bapa tinggalkan mak dia. Bila mak dia tak tahan, tingkatan 4. Lepas PMR dia duduk dengan saya. Kemana-mana saya pergi bawa dia. Sebulan saya latih dia jadi imam. Ambil wudu, semayang, qiyamulai, makan, tidur dengan saya. Lama-lama dia curi duit saya. Curi topak saya. Penipu. Saya kata pada mak dia, saya minta maaf akak, setakat ini saja saya tolong akak dan anak akak. Akak kena cari suami untuk tolong akak dan anak akak. Ustaz jangan sebut suami pada saya. Saya tak perlukan laki-laki. Dengan sebab akak kata tak perlukan laki-laki lah anak akak jadi macam ini. Tak takut pada akak, tak takut pada orang lain. Sebab selama dia hidup dalam dunia, dia tidak pernah kenal bapa dia. Dan akak beri dengan penuh kasih sayang, konon-kononnya. Nak ganti tempat orang bapa. Bapa tak ada, saya nak cover. Apa anak saya minta, saya bagi. Inilah dia, anakku Sazali. Saya rasa kakak belum terlambat untuk kahwin. Dan ada seorang laki-laki yang tegas, yang anak akak ni boleh hormat pada akak dan yang lain-lain. Akak ni jawab, saya tak yakin dengan formula Ustaz. Saya kata tak yakin, terpulang. Akak belalah anak akak. Anak dia masuk tingkatan 5 daripada sekolah. Balik rumah minta duit dekat opah. Opah bagi duit. Cucuku Sazali. Opah dengan penuh kasih sayang. Didik anak ni sampai membabi buta. Curi sana. Opah sana. Geng kongsi gelap sini. Sekarang ada di reman balai polis. Dia curi motor orang kampung pukul dia. Mak dia hantar mesej pada saya, Ustaz. Kesian anak saya. Dipukul oleh orang kampung kerana mencuri. Dia tak melawan Pak Ustaz. Kesian anak saya. Saya jawab, anak akak tu pandai. Kalau dia melawan, mampu dia kena kerjakan. Sebab itulah dia mendiamkan diri.
Orang tak buat apa-apa, orang kesian kat dia. Anak akak tu telah mendapat diploma dalam kaedah mencuri motor orang. Memang kalau kita mencuri dah kena tangkap, jangan lawan. Lagi melawan, lagi orang balut. Dia mendiamkan diri. Ustaz, apa saya nak buat? Saya dah nasihat akak 2 tahun yang lepas. Tapi akak tak nak dengar cakap saya. Sekarang biarlah polis menasihati anak akak. Dan bila dia masuk penjara, dia masuk pusat latihan, dia masuk pusat pemulihan. Kalau tadi dia dapat diploma di luar, dia akan menyambung ijazah lanjutan di dalam penjara. InsyaAllah dia akan mendapat ijazah sarjana muda selepas ini. Daripada orang yang lebih senior dalam penjara. Mereka akan mendapat proses yang lebih tinggi. Kalau saya ingat masuk penjara tu masuk saja. Dia jumpa dengan orang yang lebih level tinggi. Kamu masuk penjara, apa kesalahan kamu, brother? Curi motor, brother. Motor. Aku ni, kereta kebal, kamu tahu. Sekarang aku ajarkan kamu cara nak curi enjin sampai terbang. Dia akan dapat ijazah, tidak PhD dalam penjara. Sebab itu penjara bukanlah satu tempat yang terbaik untuk menghukumkan orang. Kerana mereka kadang-kadang mendapat ilmu yang lebih di dalam penjara. Carilah alternatif yang lain. Yang Allah Ta'ala dan Islam gariskan pada kita. Untuk merawat penyakit manusia. Manusia ni dijadikan oleh Allah. Maka Allah lah yang merawat manusia. Maka jika manusia nak dirawat, gunakanlah ubat-ubatan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui hukum-hukumnya. Janganlah manusia yang dicipta oleh Allah nak merawat juga manusia yang juga dicipta oleh Allah. Jawapannya akan bertambah parah kerana manusia tidak ada kepakaran untuk merawat penyakit sesama manusia. Hanya Allah sahaja yang boleh. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini memberi manfaat. Di sini ada beberapa soalan. Benarkah surah Al-Hijr ayat 97-99 boleh diamalkan bagi wanita yang sering gugur bila mengandung supaya kandungannya selamat? Minta Ustaz jelaskan kerana saya ada membaca melalui internet. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Diturunkan Al-Quran itu menjadi ubat dan rahmat, penawar kepada manusia. Mana-mana ayat dalam Quran adalah penawar. Amalkanlah. Kalau dikatakan surah Al-Hijr ayat 97-99, silakan. Ambil. Sebab dia adalah penawar. Ubat. Suratul Kahfi ayat 11 dan ayat 12. Untuk orang-orang yang tidak boleh tidur malam. Untuk orang-orang yang menghadapi anak-anak yang suka menangis malam. Atau yang menangis malam. Ayat 11 dan ayat 12. Suratul Kahfi. Untuk mengelakkan mencuri barang kita, perompak merompak kita, barangan yang ditinggalkan dalam kereta dipecah masuk, masjid tak nak bagi orang pecah masuk, surau, kedai, ialah suratul Kahfi pada ayat yang ke-18. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukun wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil. Jadi baca ayat itu. Jadi ada ayat-ayat untuk dijadikan amalan-amalan kita. Tak salah tuan-tuan baca. Cumanya jika sudah terlalu kerap gugur dan rawatan moden, kata akak tidak ada masalah, rahim okey, rahim akak kuat. Kenapa gugur ni mungkin tak ada rezeki dan kadang-kadang berpunca daripada sihir. Jadi kenalah amalkan ayat-ayat pelindung-pelindung, doa-doa, dan tambahkan lagi kekuatan supaya kandungan itu selamat.
Sebab ada kes yang berlaku, pengguguran itu berlaku kerana sihir. Kes sihir yang mengganggunya. Yang kedua, adakah saya boleh menggunakan air syafi? Air syafi ini maknanya yang saya buat 30 juzuk bacaan semasa mengandung dan membolehkan alahan mabuk dan muntah-muntah. Alhamdulillah tuan-tuan, ada orang marah saya baca Quran pada air kemudian jual. Apa ni jual air jampi? Saya jawab, aku suka saya. Peduli apa kan? Bukannya haram. Ingat senang nak baca 30 juzuk. Buat sembahyang hajat, doa, selawat, zikir. Minta pada Allah dengan barakah air ni, ya Allah. Orang yang sakit mudah-mudahan sihat. Bukan duit untuk saya. Duit ni balik pada sekolah anak-anak yatim, fakir miskin. Mungkin dengan barakah itu tuan-tuan. Ada satu hospital swasta di Ipoh. Ambil air perawatan saya tu dijual di hospital. Malah pihak doktor cadangkan. Alhamdulillah, pegawai dia datang jumpa saya, Ustaz. Banyak kesan yang kami buat, yang kami bagi minum pada pesakit. Alhamdulillah Ustaz, mustajab. Saya kata itu Allah punya, bukan ada kuasa pada air. Allah makbulkan doa budak-budak, orang-orang yang baca, yang terlibat dengan bacaan itu. Jadi minta juga. Banyak. Saya tak nak cerita tentang promosi air saya pula. Dan saya pun tak bawa air. Saya tak promosi, saya cerita. Lagi saya cerita lebih-lebih, bayar pula. Bila dia diam ni sudah. Yang rasa nak beli, beli. Rasa tak nak beli, sudah. Tapi itu yang saya buat. Dan insya-Allah setakat ini sangat-sangat ia memberikan kepuasan pada kita. Jadi boleh untuk buat benda itu. Baik, cukup sekadar itu. Malam ni kita baca Bahrul Mazi jilid 16 dan jilid 9, bukan jilid 15. Jadi ambil maklum, malam ni kuliah maghrib di sini jilid 16 dan jilid 9. Baik, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma batik syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلم عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Malam telah saya umumkan pada bulan ini adalah bulan yang terakhir saya mengajar di seluruh kawasan Hulu Kelang. Jadi keputusan itu, walaupun banyak mesej yang masuk pada saya ni, pagi ni saja ada 10 mesej yang minta saya menimbangkan semula keputusan saya. Setakat hari ini keputusannya masih tetap sama. Saya dah letih dah dengan kata-kata nista yang dihantar dalam SMS, dalam blog, dalam mesej, dalam email, mengganggu kesihatan saya, jiwa saya. Saya mengajar bukan nak duit, saya mengajar bukan nak glamour. Saya mengajar, tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, tinggalkan mak, sama saja, semata-mata untuk Islam. Tapi kalau dah menyusahkan balik orang menyampah, saya rasa dengan lebih baik saya rehat. Okey, saya rehat. Jadi kalau tuan-tuan nak saya mengajar di sini, bukannya tuan-tuan suruh saya mengajar. Suruh orang yang buang saya tu tarik balik benda.
Kamu 3 orang je, 3-4 orang tak benar. Kamu boleh buang satu ustaz yang ribu-ribu orang nak mengaji. Jadi jangan kurang ajar dengan ustaz. Jangan kurang ajar dengan jemaah. Jangan perasan kamu baru jadi biro dakwah, kamu dah berkuasa benar. Yang ni dia minta ketegasan itu. Saya tak suka ilmu agama diperkotak-katikkan. Kalau orang hina saya, tak apa. Saya memang hina pun. Tetapi kalau orang menghina majlis ilmu, saya marah pun. Habis saya duduk di Ipoh, mengajar di Ipoh. So, kita dengar CD juga. Ya, daripada kita ni jadi sakit hati. Ya, saya kan ngumpat pula. Nanti payah. Jadi biarlah dia mengajar tuan-tuan pula. Tengok boleh ke tak boleh mengajar. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah pada malam ni ialah kuliah terakhir di sini. Kalau ada rezeki, kita datanglah balik, jumpa balik. Kalau tidak ada, malam ini adalah malam terakhir kita untuk kuliah bulanan. Saya dah mengajar di KL ni pun dah 10 tahun. Rasanya dah terlalu lama dah. Di Kemensah saja 8 tahun. 9 tahun di surau Kemensah saja. Campur dengan surau tuan-tuan ni dekat 2 tahun masjid kita. Jadi 10 tahun dah lebih saya mengajar tuan-tuan. Satu tempoh yang sangat lama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.